على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين. لا زواله بنوم قائد ممكن مقعده إلا لا تبطل الوضوء إلا لا يكون zawalul akli ni dinaqidan al-wudu. Boleh sahlah ke takdir tu? La zawaluhu, taklah hilangnya ia akal. Jadi kita duduk bicara ni perkara membatalkan wudu. Antara perkara membatalkan wudu yang dekat ialah zawalu aklin. Jadi la zawaluhu, tidaklah zawalu aklin minaumin, dengan tidur qaidin, orang yang duduk dia ni mumakkinin, yang tetap, maq'aduhu, oleh punggungnya, alat macam miq'aduhu sahnya, alat duduknya, ataupun maq'adahu, tempat duduknya. Disebut miq'aduhu, alat duduk, nisbah kita alat kita duduk punggung. Kalau baca miq'adun, kalau baca maq'ad, tempat duduknya. Kat kita kalau nisbah kita duduk, mana yang berdempik dengan lantai tempat kita duduk, yang tu dipanggil maq'ad. Itu dipanggil makulat kam. Makulat aina, tempat duduk. Jadi mana tempat duduk? Bukan kepala, bukan badan, mesti punggung lah. Yang tu tempat yang berhubung antara diri kita dengan tempat kita duduk, atau dia panggil maq'ad. Di bahasa mudah kita, beban letak berat, angkat punggung lah. Satu maksud mumakkinin maq'aduhu al-yaihi. Kalau dia baca al-yaihi, baca maq'adihi, baca dengan idhafat, sah baca. Kalau kita baca mumakkinin maq'aduhu, fa'il bagi mumakkin. Isim fa'il yang beramal dalam fi'il merupukkan fa'il yang tetap oleh maq'aduhu. Baca tu jadi fa'il. Tapi pasal dia syarah baca al-yaihi mumakkini maq'adihi. Jadi dia baca idhofat lah, yang tetap punggungnya. Asal maq'adihi, maksud dia ai al-yaihi, dua papan punggung. Al-yain, dua papan punggung. Papan punggung ni benda lah, papan punggung ni. Punggung lah. Kalau setengah orang sebut roti menggali. Roti menggali tu, yang mana letak ke lantai tu, itu dia panggil al-yai. Baik, mimaqarihi, mumakkin, tetap, mimaqarihi. Mi di mana fi maqarihi. Pada maqarihi, pada tempat tetapnya ia. Naim, orang tidur. Wa ini standada, sekalipun bersandak ia. Jadi tak batal wuduk dengan sebab tidur dalam keadaan duduk. Pasal dengan sebab duduk tu dia akan menutup lubang dubur daripada kebolehan untuk keluar angin. Cuma itu antara tempat bahas ambil pada hadis Nabi apa. Wa ini standada, sekalipun bersandak ia. 5 bagi barang yang dia istanada ni, lau zala saqata, jikalau zala hilang ia mustanad tu, tempat disandar tu, saqata, nescaya jatuh ia qaid, orang yang duduk. Dia bersandar, kalau tempat sandar tu tak ada, terlentang dia. Itu bahasa kita lah. Au ihtaba, ataupun dia kata dia memakkin maqaduhu ni dengan dia duduk bersandar, satu hal. Ataupun dia ihtaba, duduk ihtiba. Dia duduk awih taba. Ihtaba ni sejenis kaedah duduk. Duduk ihtiba, duduk, kalau bahasa Patih duduk pikir tangguk, duduk je ni.
bahasa sini, kalau orang Paktir dia kata, dia panggil bingkai tangguk siapa? Tangguk tu, tangguk. Orang tangguk tak tangkap ikan tu. Kelambu lama tu. Ambil dawai yang keras, kita jahit, nak tangkap ikan kat sungai, kat lombong-lombong mana tu. Tahu ikan. Pakai kelambu tu. Tu dia panggil tangguk. Tak tahu tangguk Duduk kala judi tu satu bahasa kat tu. Memang orang panggil kalah jadu kan. Duduk kalah judi. Kalau kasar sikit, duduk kalah babi. Kalah babi. Tapi duduk macam ni lah. Duduk ihtibak. Apa lagi dia sebut satu lagi? Duduk apa? Dia sebut itu. Petani yang duduk. Lupa. Itulah ihtibak. Jadi kalau duduk macam ni, kan bila duduk macam ni, kemas tu duduk punggung tu kan. Tu pun dobit dia ihtibak ni. Yang bila dia duduk macam ni, min maqarrihi, fi maqarrihi, mumakkin fi maqarrihi, laisa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Yang tidak ada di antara maq'adihi, masuk maq'ad tu punggung dia, wa maqarrihi, dan tempat tetap dia tu. Maksudnya tempat berdempik antara punggung dengan lantai dia nak duduk. Ini makar tu, lantai tu, tak lantai pun apa saja yang tempat dia nak punggung tu singgah kat situ tu dipanggil makar. Maq'ad tu alaihi lah, putih menggali dia tu. Laisa baina maq'adihi wa maqarrihi, isim bagi laisa muakhar, tajafin. Maksudnya tajafiyun, jafa. Jauh. Tajafun. Ya, macam itu. Tidak ada tajaf. Tak ada berenggang. Tatajafa junubuhum. Tajafa, jafa. Ini kalau kita pasal jauh, tajafun. Daripada ajwaf, jauhfun, rongga. Tak ada rongga. Kalau ajwaf, tajafun macam. Isim bagi laisa. Marfu'. Jadi tidak ada renggang antara punggung dengan tempat duduk. Jadi kalau macam duduk menyangkung tu, lena, batal. Pasal dia ada tajafin. Siap. Dan duduk pun disebut sini mesti binaumin qa'id, orang tidur. Jadi kalau punggung dia memang kat bumi, tapi dia bukan dalam keadaan qa'id, tapi dia mustalqi, orang melentang. Tidur melentang. Kan punggung kat lantai je. Dua-dua punggung kat situ. Yang tu tak masuk dalam bab perkara yang tak membatal. Bahkan tidur macam tu batal. Pasal syarat dia mesti qa'id, mesti duduk dan punggung mumakkin maq'aduhu. Siap. Wa yantaqidu wudu'u mumakkinin intabaha ba'da zawali al-yatayhi an maqarrihi. Dan terbatal wudu orang yang mumakkinin, orang yang tetap maq'aduhu, intabaha, yang tersedak ia, mumakkin ni intabaha, sedak ia daripada tidur, ba'da zawali al-yatayhi an maqarrihi. Al-yati, ba'da, selepas daripada hilang, ataupun asal jemah lughah itulah lepas daripada hilang al-yatihi, ataupun berubah al-yatihi, masuk zawal ni tagayur. Ataupun zala, zawal, mana condong. Condong al-yatihi, yang ni salah satu punggung dia, i'an maqarhi, zawal, condong, sengit, sama mana zala, tergelincir, istilahnya condong lah, sengit, al-yatihi, satu roti menggali dia. Kalau al-yain tu dua, ni al-yatihi satu, an maqarhi, zawal, mereng, condong, sengit daripada maqarhi, tempat tetap. Jadi kalau dah sengit baru jaga, batal. Maksudnya dia tidur dalam keadaan tak dua-dua tetap atas bumi, sebelah aja, batal. Jadi kalau dia tidur macam ni, adalah tidur tak sengit macam ni, terangkat dah, baru jaga, tu batal. Itu batal.
Kalau tidur sampai sujud macam Sajidin tu je. Ada budak boleh tidur tu, terror lah. Tidur ni, kepala sampai dahi ni, sampai ni. Kita nak buat kot dah tua, perut besar kot. Orang boleh tidur tu. Rantai kena rantai. Boleh buat. Batal. Dobit dia bongong. Dobit dia bongong. Kalau dengan sebab tu, dia nak bagi kita, terangkat punggung dia daripada permukaan lantai. Itu batal lah. Terangkat, baru sedar dia tidur. Batal. Maksudnya dia tidur dalam keadaan terangkat. Kalau dia sedar, baru terangkat, itulah dia duduk condong itu. Dia sedar, tok jatuh. Jadi dia sedar, baru terangkat punggung. Itu tak apa. Itu tak apa. Maksudnya jangan tidur dalam keadaan punggung tak di lantai. Walaupun dalam keadaan duduk. Wala wudu'u syakin hal kana mumakkinan aw la. Begitu juga tak ada wuduk ialah sini la yantaqidu. Tak batal juga wuduk ialah la wudu'u la yantaqidu. Wudu'u syakin tak terbatal wuduk orang yang ragu hal kana mumakkinan, adakah ia mutawaddi' ni dia seorang ataupun qaid ni dia seorang yang tetap aula. Duduk tadi terangkat tak terangkat tak tahu. Asal duduk memang duduk tak terangkat punggung. Jadi tak batal wuduk kalau dia syak. Au hal zalas al-yatu, ataupun adakah telah sengit zalat. Sengit condong miring al-yatuhu oleh satu punggung dia qablal yaqazati, sebelum daripada jaga. Au ba'daha, ataupun ba'daha dia syak dah jaga baru tersengit ke sebelum jaga, tak wajib mudarat. Pasal asal dia kalau dia duduk dalam keadaan ada wuduk, asal ada wuduk dan asal duduk adalah dua punggung di bawah. Memang duduk satu punggung ni dia menyeksakan ni. Try tengok duduk sebelah. Betul. Boleh keren. Ini pun beban duduk sebelah ni. Nampak saya tahu lah beban. Duduk dua tu steady. Relax. Oh dia rehat. Duduk sebelah. Try tengok duduk. Oh tahu. Boleh duduk 2 jam tadi. Duduk sengit sebelah. Jadi kalau orang duduk menyengit tu jaga. Dia lain hal lah tu. Gurau kita gitulah. Siap. Jadi asal nak berjaga syak-syak tu. Wa tayakkunu ru'ya ma'adami tadzakkuri naumin la asara lahu. Kata dia dah yakinnya mimpi. Ma'adami tadzakkuri naumin, dia yakin mimpi. Yakin mimpi. Mimpi pergi Jepun. Ma'adami tadzakkuri naumin, berserta dengan ketiadaan teringatnya tidur. Tapi tak rasa tidur pun, tapi mimpi dan mimpi. Kata dia la asarah lahu. Tak ada asar. Maksudnya tak jadi mudarat lah. Macam mana pun nak sebut apa. Yakin mimpi ada min tazakuri naumin. La asara lahu. Ya ni bukan masalah duduk lah. Ni masalah tidur. Masalah mimpi saja semata-mata itu. Dia tak teringat pun dia tidur. Tapi dia ada tayakun ru'ya. Dia ada. Kalau bahasa kita tu ru'ya ni mimpi lah. Tak batal. Pasal yang batal tu tidur. Bukan mimpi. Nak faham apa pula tu? Boleh ke jadi mimpi ataupun kalau tak mimpi pun bahasa kita hayal. Dalam keadaan tak tidur. Tapi hayal macam-macam. Boleh? Boleh? Nak tahu tengok masa sembahyang. Hayal tak? Itu yang paling banyak. Nampak tak apalah wali-wali kan. Masa sembahyang, paling banyak saya sebut kan. Gangguan nak bagi fokus ni masa sembahyang. Masa lain tak ada kan. Duduk saja ni payah nak hayal macam-macam fikir buat projek apa-apa. Nak buat pagar ke apa. Tak ada. Tapi at-tahiyat tu. At-tahiyat. Pagar tak siap lagi. Nak potong zinc 2, kerak 2. Berapa kaki ni. Boleh tak? Boleh buat cerita projek ni. Gandum nak habis saja nak tukang beli baling. Kena beli ni. Minyak pun nak habis tu. Siap fikir. Nak bubuh pun. Ni RM90 kalau dek sini. Ini dalam kepala. Hayal tu kuat. Jadi ru'ya tu belum tentu mimpi. Mimpi dalam keadaan tidur. Jadi walaupun dia ada tayakun ru'ya tu bahasa kita terjemah lah kan. Payah itu terjemah apa? Mimpi.
yakinnya mimpi berserta dengan ketiadaan teringat tidur. Jadi masalah yang membatalkan tidur bukan mimpi tu. Jadi termasuk dalam ru'ya tu, faham tu khayal lah, hayal lah. Hayal tu kita memang ada hayal pergi sana ni, hayal ke tidur, macam tu lah kot bahasanya kan. Jadi tak tidur pun, tapi tadi macam terfikir pergi ke mana tadi, mengelamun. Mengelamun lah bahasa dia. Ru'ya itu faham dengan contoh dia bagi ni, mengelamun lah. Pasal terjemah dengan makna mimpi lepas tu, tapi tak teringat tidur. Jadi pelik kan bahasa dia. Yakinnya mengelamun berserta dengan ketiadaan teringat tidur, la asara lahu bi khilafihi ma'a syakki fihi. Tak teringat tidur bersalahan dengan masalah syak fihi fi naum. Aku tidur tak tidur ni, tidur tak tidur ni. Li'annaha murajjihatun li ahadi tarafaihi, kerana bahawasanya li'annaha ru'ya ni dia murajjihatun, dia adalah memberatkan li ahadi tarfaihi, bagi salah satu daripada bahagian dua tepinya, dua tepi naum. Jadi kalau kata tidur, dia syak, dia syak sila Ustaz. Kalau syak tidur tak tidur, dengan ada mimpi, dia yakin mimpi, syak tidur tak tidur, tapi ada mimpi. Ada mimpi ni dia murajjihatun ahadi tarafai naum. Jadi tidur tak tidur, tu dua tepi, tidur tak tidur. Tapi bila mimpi, dia murajjihah kepada mimpi, kepada tidur. Jadi ini masalah apa? Masalah syak. Yang tadi tu adami tazakkuri naumin, tak ada rasa tidur pun. Tak tidur. Jadi ru'ya tu mengelamun lah, bukan tidur. Bukan mimpi. Itu terjemah mimpi tu dia muskil sikit bahasa kita untuk kita taswir masalah. Satu saya nak cari bahasa lain, mengelamun lah, sedap situ. Kalau dia syak, tidur lena tak lena dia tu, tapi mimpi. Dah mimpi tu lena lah. Kalau dia kata tadi rasa macam ada mimpi pergi Jepun, tapi tak tidur pun, mengelamun lah tu. Mengelamun lah. Yang tu tak betul. Pasal dia tak rasa dia tidur. Tapi yang ni tidur lena tak lena je. Dia kata dia baring, lena tak lena dia tahu, tapi rasa macam pergi Hyderabad aja. Rasa macam pergi Hyderabad, lena lah tu. Jadi kalau dia baring, batal lah untuk. Kalau dia duduk berjalan ni, aku berjalan ni, bawa kereta ni, bawa kereta nak, bawa kereta ni, dia tahu dah sampai ke Ipoh lah. Rasa macam lena dia. Rasa macam lena. Tapi duduk tak ada masalah. Jadi kita cerita tu masalah bukan posisi duduk lah. Maksudnya baring, syak lena tak lena. Lena. Apatah lagi bila mimpi. Tu yang ru'ya, dia murajjihatun li ahadi tarafaihi tarafai naum. Tapi kalau dia baring, memang tak rasa tidur. Memang tak tidur. Tapi duk rasa macam pergi tempat lain. Tak tidur. Tak tidur tu mengelamun lah. Masa dia mengelamun lah tu. Kalau lena tak lena ni tu, lena tak lena, lena. Tambah tak, rasa macam mengelamun, lena tak lena, mengelamun, lena. Macam mengelamun tu bukan mengelamun, tidur, tu mimpi. Tu baca kita nak ambil taswir masalah. Lena tak lena? Asal tak lena kan? Kita cerita masalah mimpi ni. Lena tak lena, lena tak lena. Memang asal tak lena. Ni lena tak lena, ada mimpi. Ada mimpi? Ada. Mimpi. Tapi lena tak lena? Lena tak lena tu? Lena, pasal mimpi. Tapi kalau, baring-baring ni, lena tak lena tu? Tidur tak tidur? Asal tak tidur? Pasal apa? Pasal apa? Tak ada mimpi. Kalau ada mimpi, murajjihatun ya ahli tarafai. Tu baca kitab kadang dia tempat susah. Kalau saya yang pengalaman macam tak tempat susah macam ni lah. Baca tu, macam mana nak taswir masalah? Apa maksud ni nak cerita tu? Bagi saya masa ngaji Batok Enak ni dulu, besar ni faham masalah yang dia cerita ni. Masalah tidur, beza antara mengantuk dengan tidur. Situ besar tu maklumat tu. Saya kata besar pasal
Duk lalu kena apa pun kadang mungkin tak perasan apa kot. Tahrir pun lalu. Rasa dia tak sebut macam ni. Pasal bagi saya berharga ni, huraian ni. Macam mana nak bezakan antara memang kita ngantuk ke kita tidur? Ngantuk, kita masih dengar kalam. Tapi hampir-hampir tak faham. Bahkan tak faham pun. Tapi kalam tu kita dengar. Kalau tidur, tak dengar apa dah. Tak dengar apa dah. Tu yang diorang buat lawak dalam WhatsApp tu apa dia? Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tu, khutbah sekali je. Khutbah sekali je. Tahu Qamat? Dengar khutbah? Khutbah sekali je. Kok Wahabi kot dia dah. Wahabi. Qamat sekali je. Dia pun tak nak apa, sembahyang je lah. Waktu dia tanya kawan dia. Allah maksudnya. Bukan khutbah sekali ke? Dua. Macam mana ni? Lain tak? Lain. Adalah kuasa sekali. Dia masa dia habis pertama nak pindah kedua tu dalam keadaan tidur. Cerita apa ni? Cerita tidur tu. Tu tidur lah tu. Sebab ada benda yang sampai dia tak sedar. Nak cerita maklumat tu. Bila ada benda sampai tak sedar, dia tidur lah. Tempat letak tu gebu sangat dia tu kan. Cushion dia. Lepas tu tempat sandar. Oh, gebu. Itulah kadang di ada ruang macam apa? Tajaf. Ada ruang tu. Tajafin tu. Tajafin tu. Kaedah seingat saya, kalau tempat duduk sekalipun gebu lembut, tapi kalau dia duduk, nama dia duduk. Gebu tu tak menghalang untuk menyebabkan wuduk dia tak batal dalam keadaan duduk. Walaupun gebu gila punya. Gebu punya lebih dari sepan lagi. Contoh dah. Atas nama duduk, dia duduk. Siap. Tam sandar tu bagusnya. Kalau macam kursi malas tu, kan dia ada step tu. Boleh turun bawah lagi. Dobet dia duduk. Yang disebut dia, sekalipun dia bersandar. Macam ni duduk lagi. Jadi duduk atas kerusi malas. Tapi kalau dia adjust tu, tera dia duduk di kepak tu, yang tu orang tak panggil duduk lah. Tu dipanggil melentang. Batal lah. Walaupun duduk atas kerusi malas. Jadi kerusi malas tu, kalau saya punya istilah lah. Saya nak sebut kan. Saya punya istilah tu maksudnya, bahasa sains kan dia sebut paksi simetri. Mau faham yang sebut paksi simetri? Yang kita duduk ni, ada kita tahap duduk ni, dia boleh jatuh belakang. Maksudnya beban kat sini dengan beban kat sini, nanti beban kat sini lebih. Itu istilah paksi simetri kan. Paksi simetri ni dia menengah untuk menunjukkan kebolehan condong jatuh berat ke mana. Kan bila berat lebih sini, dia terangkat jatuh bawah lah. Tak faham paksi simetri tu, tanya lain. Macam kereta pun, kalau dia sengit, kita angkat dia sengit. Itu macam tu, kita sengit macam tu. Bila sampai satu tahap, paksi simetri dia dah melebihi daripada kat sini, dia akan jatuh sini kereta. Jadi janganlah angkat jack kereta sampai terlajak paksi simetri dia ke sebelah sana. Itu istilah paksi simetri lah. Dalam istilah sains lah. Jadi kalau dia duduk macam ni, dia duduk je lah. Tapi kalau dah macam ni, tambah kursi yang tak ada kaki tu, kan, saya tak tahu nak gayakan. Saya tak tahu. Macam mana pun kalau masih nama dia duduk, okey lagi. Yang ada tempat bersandar, duduk. Dobet dia tu, pada huruf yang tu tak dipanggil dah nama duduk, yang tu dipanggil melentang. Situ, sila tempat sandar. Cuma bila kursi duduk yang tak ada kursi, tak ada kaki tu, kalau dah memang belakang sungguh tu, itu dah melentang lah tu. Itu barin lah tu. Itu kan duduk lah. Dia kata kena tengok bahasa paksi simetri tu. Kita boleh rasa macam ni. Bila kita duduk tu, maksudnya kita masih rasa beban ni kat punggung. Tapi bila kita dah melentang lebih, berat tu kita tak rasa duduk di punggung dah. Bahkan belakang kita tu, kita akan rasa beban belakang tu duduk di atas tempat sandar. Yang tu lebih banyak daripada apa beban yang ada kat punggung. Tu dah tak panggil duduk lah.
tu melentang. Tu melentang. Yang tu tidur batal. Untuk begitu juga kalau tidur, dia tak bergerak, baring, bubuh sendal kiri kanan bantal, tak bergerak apa pun. Memang batal lah tidur. Tu tidur baring kan, tidur melentang. Itu memang batal. Walaupun punggung tak bergerak. Walaupun dia bawa satu alat untuk mengesan, ada keluar angin tak keluar angin ke apa ke, batal. Pasal tidur dalam keadaan melentang, bukan dalam keadaan duduk, batal. Mubtilat. Siap. Wasalisuha masu farjin adamiyin. Yang ketiga adalah menyentuh kemaluan anak Adam. Farjun ni umum, bahasa kalau ikut dalam kitab fiqh kita. Bila sebut farjun ni, baik yang lelaki ataupun yang perempuan dipanggil farjun. Dan istilah farjun pun, ada kitab itlaq farjun, termasuk farjun ni duburun. So, istilah farjun, faraja ni, pelepasan kan. Tempat lubang keluar, sama ada kubul dubur, tempat keluar sesuatu, itu umumnya dipanggil farjun. Itu lughah. Jadi farjin tu lughawi, bukan istilahi. Misal kalau yang lelaki punya tak ada panggil farjin, untuk dipanggil zakarin. Tapi sini murad farjin sama ada min zakarin atau unsa. Main kubuli atau duburin. Tu asal lughah rasa pakai dalam fiqh kita macam tu. Adami. Jadi batal pun farjin adami. Jadi kalau kucing ada, kita usik dia punya farjun dia. Tak membatalkan wudu. Ataupun kita ni jenis kerja veterina, nak ambil benih daripada lembu ke apa ke, usik farjun lembu ataupun kambing tu, batal tak wudu. Dia bukan adami, dia haiwan. Walau limayitin, walau au mahali qat'i. Baik farjin tu sama ada memang farjin betul ataupun mahali qat'i, tempat qat'inya farjin. Jadi murad mahali qat'i farjin ni, farjun tu zakarin lah, orang lelaki punya, terpotong, tinggal mahal aja. Yang tu nama dia farjun. Walau limayitin, bagi farjin lagi. Farjin adami ni sekalipun limayit, kita sentuh mani mayat, tak berlapik, sentuh farjin mayit, batal. Au saghir, ataupun kanak-kanak. Kita ambil wuduk dah, anak nak berak, kita boleh basuh berak dia, basuh kencing dia, usik farjun dia, batal wuduk. Siap. Kubulan kanan farju tu. Kubulan kanan farju. Kubul adalah kanan farju itu ataupun duburan. Jadi farju itu keluarwi, bukan farju istilahi. Kalau dalam nahu disebut muannas ni man lahu farjun. Itu farjun istilahi tu. Bukan farjun lughawi. Farjun lughawi, mana-mana lubang keluar, main zakarin au unsa, farjun. Au duburan, kemudian muttasilan au maqtu'an. Dan farju ni dia mubtilat kalau sentuh dia dengan tak berlapik. Muttasilan au maqtu'an, yang muttasil yang bersambung, au maqtu'an ataupun yang dipotong. Yang dipotong maksudnya tak bersambung lah dengan jasad orang. Kita jumpa farjun tu tengah jalan, aksiden, kutit, hancur badan dia, ataupun jatuh ke patah korban, hancur badan dia, kutit ni, apa benda ni? Contohlah. Tu mengkotek kan. Dia maktuk, batal. Buat lawak sikit tu, saya ngaji dulu pun sebut tu lawak tu. Kalau ada kecuali pun, tu ilah, ada sebut ni. Illa ma quti'a fil khitan, melainkan barang yang dipotong pada waktu khitan. Anak masuk jawi, bila pergi kat klinik, dia potong. Hak dipotong tu, dia akan bagi kita tu. Dia akan ambil. Bayar, dia bagi balik. Betul kita ada wuduk, buka. Ni, yang dah potong ni. Pegang tu tak batal. Yang tu bukan dia daripada Zakaria. Yang tu atas istilah dia benda yang sah maqtu'. Dia tak dipanggil farjun pada istilah. Dia tak panggil farjun.
Dia ibarat macam bulu yang ada kat farjun. Sorry sikit bahasa-bahasa itu. Dia ada asal dengan furuk. Dia bukan usul lah, dia furuk, dia far'un. Ibarat tu macam bulu yang ada kat farjun. Jadi dia bukan farjun. Dia bulu kat farjun. Jadi yang ni, kulit yang ada dekat situ, yang di makuti'a fil khitan, yang tu tak termasuk. Jadi memang dia maktuk nanti. Tapi dia tak termasuk dalam istilah farjun yang kita bicara ni. Baik. Kemudian walaupun naqidu minad duburi multaqil manfazi. Multaqayil manfazi. Salah baca. Kata dia, dan yang membatalkan minad dubur. Jadi dia sebut dubur siapa? Tu sebut tadi. Farju tu sama ada kubulan ataupun duburan. Farjun belaka. Jadi farjun tu umum lah. Kalau sedang kita terjemah ni, kalau tengok terjemah Hindu, dia terjemah farju di sini, pelepasan. Lubang pelepasan dia sebut. Kemaluan pelepasan. Jadi pelepasan tu baik yang belah lelaki, perempuan, baik kubur, baik dubur. Farjun. Farjun tu. Jadi kalau duburun, nak kira yang nama farju yang mana? Wa naqidu minad dubur, dia lah multaqayil manfazi. Dia lah tempat multaqa, tempat bertemu, tempat bertembung, manfaz. Bahasa kita terjemah manfaz ni lubang. Lubang tu, semua apa nak sebut halakah dubur tu bahasa lain yang dipakai lah. Semua halakah dubur yang terkemut nak tutup lubang tu, tu istilahnya dubur, yang kalau kita sentuh mubtilat, dia batalkan wuduk. Siap. Wa min qubulil mar'ati multaqayil syafraiha. Dan daripada kubul orang perempuan yang batal ni, yang kata farjun tu yang mana? Dia multaqa, syafrai. Tak ada tak tak? Betul kan? Syafraiha. Dua bibirnya. Mar'ah. Alal manfazi, di atas lubang pelepasan tu. Jadi istilahnya mana tempat tangkup pada dua bibir multaqa tu, tu batal. Jadi kalau duduk dalam keadaan berdiri bertangkup, sentuh tak batal. Pasal yang tu bukan Allahumma salli alaihi wasallam. Multaqa dia. Bukan multaqa dia. Siap. La ma wara'ahuma, tidaklah apa yang wara'ahuma, belakang keduanya. Tu asal wara' mana belakang lah. Murad sini. Murad ma wara' tu ma adahuma. Jadi kalau bukan tempat bertangkup, tak betul. Maksud wara' ni ma adahuma. Lain daripada tempat bertangkup, lain pada multaqa syafraiha. Kamahali khitaniha. Antaranya kata dia kamahali khitaniha. Tempat khitannya mar'ah. Yang tu bukan tempat bertangkup. Ma wara'an. Allah Sat, dia bagi contoh tu, contoh yang bukan ke contohnya je. Batu mu'in sini lah susah. Tak lagi kita tasbih tak kena. Mahal kita ni hasad. Batini al-yaitai ma ada multaqal manfazi min al-farji ka mahal khitan. Wa a'udud damir ala ma zikir awla wa in kana zahiru ibadatu bidari masa. Isyafratain faqat. Kalau ikut contoh dia tu, kamahali khitan, tu bukan termasuk dalam mubtilat. Naam. Habis. Yundabul wudu'u. Nak faham sikit kan tu. Salah yang ni pun ada juga orang tanya secara khas ni. Jadi kalau orang perempuan, yang disebut multaqa syafraiha,
tempat bertemu dua bibir. Istilah bibir ni betul-betul yang bertangkup, tutup lubang tu lah. Hak tu lah multaqa syafrain. Macam mana kalau dubur tadi, halaqah dubur tu, hak tu adalah tu halaqah dubur. Jadi kalau pada farjun, multaqa syafrain, yang kalau disebut halaqah dubur, hak tu lah lubang tempat keluar di kubul. Hak tu pun saja mubtilat. Satu, kalau kata mahalul khitan kan dia duk terselit, sorry bahasa-bahasa tu lah ya. Tempat bila orang perempuan bila dia berdiri kan, yang tu duk tempat bertangkup kan. Tempat bertangkup masa berdiri tu, yang tu memang bertangkup. Tapi yang membatal tu bukan bertangkup yang tu. Pasal yang tu bukan multaqa syafrain. Syafrain tu yang bila dia menjangkung tempat lubang keluar keliling tu, yang tu baru dipanggil bibir. Yang tu baru dipanggil bibir. Yang tu baru mubtilat pada farjun, pada kubul mar'ah. Jadi kalau tempat khitan tu, yang tu dia agak atas daripada lubang. Satu, sentuh dia tak batal pasal memang masa berdiri bertangkup. Tapi dia bukan nisbah macam halaqah dubur pada dubur, yang nisbah orang perempuan. Yang tu bukan bibir tempat keluar. Hak tu memang masa berdiri bertangkup. Faham saya cakap apa? Sebut tu aib lah sikit, tapi nak faham mana mubtilat tak batal tu. Naam. Yang ni istidrak pada masalah mana yang asal batal tak batal dalam Quran kita. Yang sentuh mahalul khitan tak batal bagi perempuan. Mahalul khitan mar'ah, bukan mahalul khitan bagi lelaki. Mahalul khitan lelaki batal lah, pasal yang tu adalah farjun dia, itu zakarun dia. Kalau orang perempuan, mahalul khitan dia tu tak batal. Naam, yundabul wudu'u liman massa nahwa ana. Naam, disunatkan wuduk bagi orang yang menyentuh nawal anati, seumpama anah. Anah ni apa ni? Anah ni bulu ari-ari, terjemah dia lah. Bulu yang ada di ari-ari tu. Jadi dia bukan farjun, dan dia bukan nisbah orang lelaki, dia bukan zakarun. Dia dah luar sepadan farjun tu, bulu ari-ari. Tapi kalau sentuh, seeloknya ambil wuduk. Maksud apa? Nak keluar khilaf, ada ulama yang mengatakan yang tu termasuk dalam mubtilat, walaupun nahwil anah. Satu, wa batini al yati, dan bahagian batin aliyah. Batin aliyah ni waktu kita berdiri, waktu bergali itu bertangkup. Itu batin aliyah. Yang batal asal dubur tu. Kembali kita berdiri, waktu bergali itu bertangkup. Jadi bertangkup tu bukan dubur. Lubang dubur tu saja yang batal. Jadi yang bertangkup tu tak batal. Tu yang saya bandingkan kalau nisbah kubul mar'ah tadi kat situ tu. Kita bila berdiri, waktu bergali itu dia bertangkup. Yang batal tu bukan sentuh yang bertangkup tu. Yang batal tu sentuh lubang dubur tu. Kalau orang perempuan pun bila dia berdiri bertangkup, sentuh bertangkup tu tak batal. Yang sentuh tu, sentuh lubang tu waktu dia mencangkung. Hak tu yang batal. Macam mana pun, sentuh batini al-yati sunat wuduk. Pasal apa? Ada ulama kata yang tu pun batal. Satu, khuruj minal khilaf mustahab. Tu ayat sakit dah kita. Keluar daripada khilaf, ada ulama kata batal tak batal ni. Eloknya ambil wuduk juga, walaupun tak sentuh halaqah dubur tu. Dubur tu tak sentuh, tapi tangan kita masuk terselit di celahan dua roti menggali tu waktu kita berdiri. Yang roti menggali tu dia tangkup kan. Taklah sentuh sampai halaqah dubur, tapi batin al-yati tu sentuh. Sunat wuduk. Pasal ada ulama kata batal, walaupun setakat tu. Jadi faham tu kalau nisbah kubul mar'ah pun, kalau orang perempuan tu sendiri, dia
ada buat apa-apa ke apa, batin yang bertangkup batu diri tu, yang tu dia tersentuh, tapi taklah sampai kepada lubang farjun tu, yang syafrai, dua bibir, dua apa, kaki lima. Saya ngaji ada guru yang sebut bahasa kaki lima, dua kaki lima farjun. Kalau dubur tu dua kaki lima dubur lah. Nak bagi faham tu kan, nak bagi cari bahasa lembut sikit lah, itu je tubuh kaki lima tu. Kaki lima pun jangan pergi ukur 5 kaki pula. Itulah awak bodoh je lah. Baik, itu juga kata dia, apabila menyentuh wal unsayain, bila sentuh dua unsayain, dua telur. Bahasa dia itulah terjemah. Pasal kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, unsayain tu penimbang tu dia tak membatalkan. Yang membatal tu pempaka. Tu pun bahasa-bahasa Tok Guru lah, pakai bahasa macam tu, senang faham kan. Zakarun tu yang tu saja batal. Jadi lain pada zakar, yang di bawah tu penimbang tu tak membatalkan wuduk. Siap. Jadi nak jadi ni macam mana? Selalunya dalam bab mengasuh lah kan. Baik kita mengasuh anak-anak, baik orang perempuan. Bila mengasuh ni apa? Nak basuh kencing dia, nak basuh berak dia. Kalau dia basuh sendiri tak apa. Tapi bila kita basuh, sentuh tak bahagian-bahagian tu. Jadi kalau dia kencing, kita tak sentuh dia punya zakari, tapi sentuh dia punya unsayain. Tak batal lah wuduk. Ataupun sentuh tu bukan dengan tapak tangan, tapi belakang tangan, tak batal lah wuduk. Tu tempat-tempat nak perhati kita lah. Begitu juga wa sya'rin nabata fauqa zakarin. Begitu juga sunat berwuduk menyentuh bulu yang tumbuh ia nabata, tumbuh ia sya'run ni fauqa zakar. Fauqa zakar. Istilah fauqa zakar tu ala zakar tu. Zakarun tu ada bulu situ. Sentuh tu. Kalau ikut dia bukan zakarun. Dia sya'ru ala zakar. Tapi sentuh dia ada ulama kata batal. Ambil juga wuduk. Sunat juga berwuduk itu. Waslu fakhidin. Masu liman massa nahwal ana. Wa asli fakhidin. Dan pangkal peha. Pangkal peha tu istilah celah lah kan. Celah antara nak pergi ke hari-hari ni dengan pangkal, dengan peha tu. Sentuh pangkal peha. Yang tu pun disuruh sunat juga berwuduk. Pasal ada ulama kata situ pun dah batal. Saya. Walamsi saghiratin wa amruda wa abroso wa yahudin wa min nahwi qasdin wa nazarin bi syahwatin walau ila mahramin wa talaffuzin bi ma'siyatin wa ghadabin wa hamli mayitin wa massihi wa qasi dhufrin wa syaribin wa halqi ra'sihi. Banyak ni benda yang antara tetap disunatkan wuduk. Walam si saghiratin, dan menyentuh kanak-kanak perempuan yang kecil. Budak pasti penyampaian hadiah, kita diminta menyampaikan hadiah pada pelajar pasti. Saghirah itu. Kita sentuh saghirah, bukan sentuh farjun dia, sentuh dia. Saghirah bukan batal, tapi sunat wuduk. Pasal apa? Ada ulama kata batal. Nak keluar khuruj min khilaf tu saghirah. Tu nisbah kita sentuh saghirah. Faham tu ada mukabil dia. Orang perempuan sentuh kanak-kanak lelaki yang saghir. Sunat wuduk. Wajib tidak. Kaedah kita kalau wajib tu tidak. Dia faham disebut atau ada sunat, maksudnya ada ulama kata batal walaupun sentuh. Kalau nisbah kita orang lelaki sentuh kanak-kanak perempuan sekalipun batal. Wa amruda, dan menyentuh amrud. Amrud ni bahasa kita jambu lah. Kita orang lelaki sentuh budak lelaki, tapi budak lelaki yang bawah umur, belum balik dan dia jambu. Tak faham jambu tu yang lain. Comel Bahkan comel dia tu nak macam perempuan. Comel dia tu dengan kulit gebu, muka pun licin, pipi tembam, pipi merah. Apa adik-beradik tu lah. Bahasa lah ni orang panggil jambu tu lah. Sentuh amrud, wuduk.
Bahkan dari segi hukum fiqah, kalau kita tengok dia sampai boleh naik syahwat, haram. Tengok dia macam mana haram tengok perempuan. Wa abrosa, dan sentuh abros, orang sopak. Sentuh orang penyakit sopak, sunat wuduk. Memang kalau kita tengok orang sakit, orang sopak ni, kalau kita bersalam, rasa ada kembang bulu tengkuk tak? Nampak tak tahulah kan, wali-wali apa, tak ada apa-apa. Memang kita tengok tu pun, tengok dia pun satu hal lah. Meremang bulu rambut tak tengok. Salam tu, sunat wuduk. Tapi janganlah buat depan dia. Lagi salam-salam ke dia, kita pun wuduk. Tak, asal istilahnya tersentuh hati dia. Orang macam tu memang cepat terasa hati tu. Tak tahu. Macam mana kalau kita belajar PK, dia sebut, kita tengok, pergi hospital, tengok orang sakit, kita tak sakit, kita sihat. Sunat sujud syukur. Sunat sujud syukur. Pasal apa? Kita tak sakit, dia sakit. Tapi jangan buat sujud syukur depan orang sakit. Tambah pula dia tanya, pasal apa sujud syukur? Syukurlah aku tak kena penyakit, engkau kena penyakit. Pasal itu melukakan hati dia. Tapi sunat sujud syukur. Kalau disuruh sujud syukur boleh buat depan ni, depan orang ahli maksiat. Tengok ahli maksiat, tengok kiblat mana, sujud situ. Kenapa kau sujud? Aku syukur aku tak jadi maksiat dengan kau. Tu tak apa. Ada detail pekah macam tu kan. Nak sebut asal tak abros tu. Sentuh orang sopak, pergi sujud depan dia. Sujud syukur, aku tak kena penyakit sopak, janganlah. Itu ambil wuduk pula depan-depan dia. Sentuh ada paip itu, aku ambil. Pasal apa? Aku sentuh kau tadi, kena ambil wuduk. Covid je tak? Covid. Nak pergi pun tak boleh. Kadang-kadang tak sakit apa, kita salam je. Apa tu? Buat tepuk. Kita tak ada sakit apa. Ikut dia lah. Macam dia pakai sanitizer lah. Tak sentuh kita pun. Pergi masjid dia, cek-cek. Itulah. Ada sunatnya. Kalau saya kata haram. Saya haram. Pasal dia buat daripada alkohol yang najis. Saya sentuh gitu kan. Alkohol yang najis. Najis lah. Nak semayang, pergi sentuh alkohol yang najis. Najis. Pun penat ni. Ambil wuduk bersih-bersih. Pun alkohol. Kebahan besar dia, sanitizer tu alkohol. Dia adalah berapa persen-persen dia. Tapi alkohol. Kalau alkohol tu ambil pada benda najis, maksudnya ambil benda najis nak semayang. Ada orang dengan bangganya pakai sanitizer. Tak tahu, saya selama dulu Covid ni, sekali je sanitizer saya pakai. Tu pun pasal dipaksa pakai. Masa nak masuk kedai, dia nak pergi, saya tandak. Tak boleh, kena pakai. Alamak, kedai aku tak boleh masuk kedai. Nak beli barang banyak lah. Kalau tidak, saya belah borak lah. Sekali je saya pakai. Tu pun balik aku basuh. Tak teringin saya pakai sanitizer. Abah nak beli, tak beli aku. Tak pasal. Bagi free pun tak ambil. Ni apa? Pasal kita tak faham. Pasal dia WHO ni memang dia banyak nak rosakkan kita ni. Ada yang kata memang ni perancangan Dajjal ni. Pasal apa? Nak tak bagi budak-budak pergi masjid. Tak maulah. Masjid yang jadi undang-undang sampai lah ni macam tu. Penjarakan sosial. Masjid pun penjarakan sosial. Tempat lain dah tak ada lah. Bah kita api, kapal terbang mana ada penjarakan sosial dah. Kedai makan mana ada. Masjid je penjarakan sosial. Ada masjid yang jauh gila ni. Masih jauh lagi. Duk imam pun duk depan tu. Apalah. Macam teruk sangat duk dalam masjid ni. Kanak-kanak 15 tak boleh pergi masjid lagi. Pergi sekolah boleh pergi. Elok je pergi sekolah. Kejar berkelari, main ni. Boleh je pergi sekolah. Memang pergi sekolah apa pakai sanitizer kan? Itu kan? Pasti pun tengok, kelang kabut pakai sanitizer. Asal yang sebut tang abros tu. Waalaikumsalam. Yes. Nak mana? Nak ke mana? Mau ni? Nak balik dah ke apa? Tak lagi. Nak pergi. Betul tak? Nak jumpa kat ni? Tak ada rumah? Betul? Ustaz tak habis? Tak apa. Kau nak tukar? Hang ajak? Tak ada ni. Tak main rumah.
Ha? Tak bengah. Saya kira satu lagi. Tengok. Jual. Ha. Wa Yahudiyin, dan sentuh Yahudi. Yahudi macam tu lah. Ada sentuh. Pasal ada ulama kita, innamal musyrikun yang najas. Siapa musyrikun yang najas tu? Najas intikad tu memang dah. Musyrikun ni najas. Yahudi. Najis, sentuh dia, duduk. Yahudi duduk martabat tu Kalau sentuh orang kafir lain tak ada. Disebut Yahudi Yahudi tak kias tu. Yang ni pun apa-apa adalah kaedah dia. Kita baca je, kita muqallid. Ikut je lah ulama' mujtahid, ahli tarjih apa ni. Dia tak syarah pun. Baik. Walau ila mahram. Wa min nahwi pasdin, dan seumpama pasdin. Pasdin berbekam Cuma istilah kitab, kalau berbekam kepala, itu dipanggil hijamah. Kalau berbekam lain pada kepala, itu dipanggil pasdin. Itu lurah Jadi pasdin ni berbekam Bahasa Arab dia ada beza antara hijamah dengan pasad. Kita bekam lah ke? Bekam kat badan pun bekam kat kepala pun bekam. Bahasa Arab bekam kepala hijamah, bekam kat badan, antara selain pada kepala dipanggil pasdin. Kalau kitab Jawi kalau baca jangan pelik, bahasa dia berpetik. Berpetik ke berputik ke apa nak baca tak tahu tapi eja dia macam tu Berbekam. Sunat berwuduk selepas berbekam dan berpetik. Benda berpetik ni. Berpetik tu bekam. Tapi selain pada kepala. Itu terjemah lagi pasdin. Jawi situ susah nak faham bahasa Jawi tu. Bahasa Arab kita tengok pasdin, tengok istilah fiqh pula kita yang faham, tak ada masalah. Pasdin. Nahwi pasdin wa nazarin wi syahwa. Jadi berbekam sunat wuduk. Selepas berbekam. Kita ada wuduk, berbekam sunat wuduk. Pasal ada ulama kata berbekam batal wuduk. Kita mazhab Syafi'i tak batal lah. Antara mazhab tu Hanafi berbekam batal wuduk. Bahkan berbekam batal puasa. Berbekam batal puasa. Man ihtajama faqad aftara. Dalam hadis sebut itu. Kita hadis tu tak pakai. Pasal ada hadis lain. Dia mau pakai hadis tu. Siapa yang berbekam batal puasa. Yang bahasa termasuk dalam bekam tu pada dia keluar darah dengan sengaja, batal puasa. Kita keluar darah tak batal puasa. Tapi kalau ambil darah, macam nak ambil darah, derma darah tu pasal ada jolok masuk dalam rongga, itu batal puasa. Bukan masalah ambil darah tu, tapi masalah masuk jauf. Masuk jauf, itu batal. Dia orang batal, keluar darah tu batal lah. Berbekam tu batal lah. Kita tak batal. Jadi bila ada yang batal, khuruj minal khilaf mustahab. Siap. Wa nazarin bi syahwatin, dan juga memandang dengan syahwat. Ada memandang dengan syahwat sunat wuduk. Walau ila mahramin, sekalipun dia pandang pada mahram dia. Tengok mak dia mengikap lawa ke mana tu hari tu. Dia tengok mak dia dengan ada syahwat, ambil wuduk. Pasal dobit dia nazar bi syahwah, sekalipun ila mahram. Tambah tengok ghairu mahram, ada syahwat, wuduk. Wa talaffuzin bi ma'siyatin, dan talaffuz dengan maksiat. Sebut benda-benda maksiat. Apa dia maksiat ni? Mengumpat, fitnah, maksiat lah. Bohong, maksiat. Umumnya nama maksiat. Wa ghadabin. Ya. Dan sunat berwuduk bi ghadabin, dengan sebab marah jadi baran, sunat wuduk. Pasal marah daripada api daripada syaitan. Silap, marah daripada syaitan daripada api. Nak padam api dengan air, wuduk. Tu kawan-kawan yang memang dia syarah tu semua ambil pada hadis-hadis mereka, tapi disebut dalam bentuk fiqh ni, dengar je lah.
sunat wuduk. Wa hamli mayitin, dan juga tangguh mayat. Hamlu mayit. Jadi tangguh mayat ni macam mana? Dia beza dengan tangguh jenazah. Tangguh jenazah tak sunat wuduk. Tangguh mayit. Apa beza tangguh mayit dengan jenazah? Kaedah fiqh, istilah fiqh kita, mayit yang duduk dalam kapan tu mayit. Jenazah, mayat yang duduk atas pengusung. Itu jenazah. Itu solat jenazah, bukan solat mayit. Usolli ala hadzal mayit. Tapi mayit tu biasanya dah jadi istilah dia dipanggil jenazah pasal duduk atas pengusung. Jadi hamlul jenazah tak sunat wuduk. Hamlul mayit sunat wuduk. Kita ada wuduk, mayat dah kapan, nak angkat letak atas pengusung. Tu hamlul mayit namanya. Sunat wuduk. Sunat wuduk. Kaedah istilah kita jenazah, mayat yang datang pengusung. Mayit yang belum ada pengusung. Itu pun semua khuruj min khilaf. Lagipun bila sentuh mayit, dia tak macam sentuh pengusung lain. Sentuh mayit, bila dia ada sentuh kapan. Jadi bau kapur baru tu lekat dia. Hampa saya tak tahu. Saya punya pengalaman, memang sentuh mayat, dia akan nama yang dah kapan apa kan. Memang kapur baru, power yang dia bawa. Sentuh je kain kapan tu, memang lekat bau kain kapan tu. Yang tu yang ada setengah yang anak-anak tak tahan tu, balik demam dia. Pasal bau mayat tu. Bau mayat tu bau kain kapan tu. Bau kapur baru tu. Wa masihi, wa ghadabin, wa hamli mayyit, wa masihi dan masih mayyit. Jadi kalau masih mayit, sentuh mayat tu sendiri. Jadi sentuh mayat, kan mayat, tu kita pergi kucup dia, sentuh dia. Tu masih lah mayat. Wuduk tak? Walaupun mayat tu lelaki. Memang ada cerita tu lah tu. Bukan cerita masalah mayat perempuan mana boleh sentuh. Nisbah dia tak ada apa-apa lah. Tapi kita sentuh mayat perempuan walaupun dia perempuan, walaupun bukan mahram, walaupun, yang bukan mahram, batal wuduk kita. Mayat tak adalah batal. Mayat bukan ada taklif. Mayat perempuan mati, kita pergi ziarah, tudung rambut dia tak tutup, haram kita tengok dia. Satu, kalau ada orang perempuan mati, ada kena jaga pak tu tentang nisbah aurat dia. Siapa pula bukan berdosa dah mayat. Memang mayat tak berdosa dah, kita lah berdosa. Masa kita duk tengok orang perempuan yang istilahnya buka aurat, memang dia tak ada apa-apa dah. Tapi orang yang jaga mayat perempuan, dia kena tutup lah apa yang kena tutup. Itu kita bak anak Adam ni, walaupun dah mati, ada lagi hukum-hukum masalah-masalah aurat tu. Sentuh-sentuh tu. Sabit hukum tu lagi. Sentuh mayat. Wa qassi zufrin, begitu juga potong kuku. Wa syaribin, dan potong misai. Wa halqi ra'sihi, dan cukur kepala. Cukur kepala. Siap. Sunat wuduk. Wa kharaja bi adamiyyin farjul bahimah. Terkeluar dengan anak Adam tu kemaluan binatang. Tu saya sebut veterina apa tadi lah. Izla yushtaha minhu. Pasal apa sentuh kemaluan binatang tak batalkan wuduk? Kerana tak diingini minhu, daripada izla yushtaha, macam tu lah. Kerana dia tak ada minhu tu. Ada minhu. Izla yushtaha, kerana tak diingini akan dia farju bahimah. Takkan tengok punggung lembu minat kan? Memang di luar tabi'i kalau itu kan. Tengok kucing, kemaluan kucing, jadi naik syahwat pasal tengok kemaluan kucing. Memang di luar tabi'i manusia. Mana dia tengok apa? Farjul bahimah. Tak bahimah apa, haiwan lah kan? Datang naik syahwat. Satu binatang bukan wajib ditutup kemaluan dia. Tengok lembu, tengok kemaluan lembu, tengok punggung lembu pun naik syahwat dah. Astagfirullah. Gila ya perempuan. Contohlah kan. Tu apa macam mana? Izra yustaha qaliban. Itu qaliban lah tabi'iyan. Jadi ada yang macam tu, lain tu ghairu tabi'i. Ghairu tabi'i. Siap. Orang ghairu tabi'i ni bahaya, masalah besar.
Wa min sama jaza nazaru ilaih. Daripada sana, wa min sama wa min ajli anna farjal bahimah la tushtaha ghaliban. Jaza nazaru ilaih, harus pandang pada dia. Ya. Dan semua sentuh-sentuh dia bicara ni bibat ni kafin, dengan bahagian batin kafin tapak tangan. Istilah batin kita temukan tapak tangan ni dengan tapak tangan ni, itu batin. Mana tak tersentuh tak panggil batin. Jadi kalau celah ni tak panggil batin. Empat ni dengan cantum, yang ni panggil batin. Ibu jari dia kena kepak je ni. Pasal yang ni ibu jari kan dia tidak sengit. Yang ni bukan batin bagi ibham. Ibu jari. Ibu jari nak jadi batin dia kena macam ni. Yang ni batin ibu jari. Jadi sentuh kemaluan dengan macam ni tak batal. Yang batal yang mana nama batin. Batin. Sini tak ada. Tepi tak ada. Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Ambil pada hadis. Man massa farjahu. Dalam hadis tu, badal lagi hadis tu, man farja farjahu. Massa farjahu. Disebut man massa farjahu. Jadi bila sebut mas, kaedah kita bahasa Arab tak dipanggil mas, mesti sentuh dengan batni kaf, baru panggil massa. Wa fi riwayatin man massa zakaran falyatawadda. Dan pada satu riwayat lain Rasulullah kata man massa zakaran falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakaran falyatawadda. Wa batnul kafi huwa batnul rahatain wa batnul asabi' wal batnul asabi'. Ya, batnul kafi adalah batnul rahatain, bahagian batin. Jadi sini panggil batin, ni zahir. Tapak tangan yang ni zahir, ni batin. Rahah, tapak tangan ni lah. Batin ni rahah. Kita tapak tangan belaka lah. Rahah. Lepas tu batnu asabi'. Batin asabi'. Asabi' dia bagi usbu'. Jari-jari. Wal munharifu ilaihima indan tibaqihima. Ma yasiri tahamulin. Duna ruusil asabi'. Dan hukum batin ni wal munharifu, yang tercondong, inhiraf, yang tercondong ilahima kepadanya batin, indan tibaqihima, ketika mendempekkan kedua-duanya, rahatain ataupun kafain, ma yasiri tahamulin, berserta dengan tekan sedikit. Ini tapak tangan kita ni sentuh, ini istilah mas. Kalau sentuh bukan pegang kan, sentuh, lepas tu tekan sikit. Yang tu dipanggil batnul kaf. Jadi tapak tangan bukan saja yang kita macam buat cop jari kat dinding tu kan, bocat. Dia letak tahamul. Itu batin kaf. Duna ruusil asabi'. Tidaklah bahagian kepala jari. Jadi depan ni hujung, yang ni bukan batin. Saya lihat ruus. Ini hujung ni. Satu sentuh hujung ni tak dipanggil batin. Itu ruus. Ya. Wa ma bainaha, dan apa yang antaranya ruus, wa harfil kaf, dan bahagian tepi tapak tangan. Jadi yang ni ruus, harfi kaf. Ini semua tepi-tepi yang belah ni kan. Yang tu tak dipanggil batnul kaf. Siap. Baca syarah, baca macam ni ya. Ni kitab mutawasid. Baca kitab yang muntahi punya, lagi halus. Cemuh kita baca. Saya kata cemuh siapa? Apa macam tu? Detail satu dia bicara. Siap. Jadi semua kita bicara tu masalah masu farjin saja. Wa rabiuha talaqi basyaratai zakarin wa unsa. Ada soal? Ada? Maksud alkohol ni antaranya ambil daripada bahan peram. Ada alkohol melalui proses
Penampaian tu ambil benda peram lah. Dia ambil melalui petroleum. Alkohol daripada petroleum. Ada tak alkohol tu? Alkohol tu biasanya untuk buat cat. Bahan industri je lah. Alkohol tu. Alkohol yang biasanya melibatkan buat dalam makanan untuk buat pewarna, membau, macam buat essence. Wangian tu buat apa? Esen pisang, esen vanila, esen tu. Biasanya bukan alkohol daripada petroleum. Alkohol daripada petroleum dia racun yang boleh membunuh. Racun lah bahasa mudah ni. Kalau alkohol daripada ni, dia memabukkan. Banyak pun dia masalah juga. Yang tu najis tu. Kalau daripada petroleum bukan najis. Yang tu tak najis. Jadi adakah petroleum yang tak najis? Soalan tak betul tadi. Apa, adakah alkohol yang tak najis? Ada. Jika alkohol daripada petroleum. Satu. Ataupun alkohol yang ambil daripada proses penampaian sebelum dia gila jadi mabuk. Alkohol ambil pada masa tu, alkohol tu tak najis. Tapi siapa yang ambil alkohol masa tu? Pasal maksimum penghasilan alkohol apabila benda peram tu tahap memabukkan. Masa tu penghasilan alkohol maksimum dalam proses pemeraman. Kalau proses awal peram, alkohol tu tak memabukkan. Alkohol tu ambil, dia tak memabukkan. Satu boleh makan tapai. So, tapai ada alkohol? Ada? Bukan kita buah alkohol. Kan bila baik pulut atau ubi kayu, gaul dengan ragi, antara hasil tindak balas penampaian dengan ragi ni, dia akan menghasilkan alkohol. Yang tu yang jadi manis, apa tu, faktor sukrosa lah, apa macam cerita hal, tapi nak sebut antara hasil dia ialah alkohol. Tu boleh makan tapai tu. Tapai tu makan. Jadi bukan haram untuk alkohol tu, tapi haram tu bila dia mabuk. Bila mabuk dia jadi najis. Alkohol yang dalam najis tu diambil untuk diproses buat sesuatu. Ambil bahan menajis, ambil alkohol daripada bahan jadi najis, najislah. Kalau tapai yang kita makan, dia alkohol yang hasil daripada tindak balas penampaian. Dia memang ada alkohol, tapi dia tak sampai tahap mabuk. Tak najis lah. Jadi yang najis tu bukan alkohol tu sendiri, tapi alkohol tu diambil daripada apa dan waktu bila. Itu yang daripada apa? Petroleum. Tak najis lah. Ambil daripada proses penampaian. Kalau daripada tapai yang sebelum mabuk, tak najis lah. Ambil daripada proses penampaian yang waktu tu dah memabukkan. Najis lah. Cecair memabukkan tapi dia tak melalui proses penampaian. Cecair memabukkan tapi tak melalui proses penampaian. Kerana dia blender air ganja. Dia tak najis tapi haram minum. Pasal memabukkan tu. Setiap yang memabukkan haram minum. Tapi kalau dia bukan proses penampaian, dia tak dipanggil khomru, dia bukan najis. Tapi haram tanawul dia, minum dia, ambil dia. Haram tu pasal dia sabab untuk zawal akli. Buat sabab zawal akli, haram. Daun ganja, ni daun, bukan najis. Mabuk sebab ganja, haram. Pasal menghilangkan akal. Tapi daun ganja, blender, buah bila ganja, rebus, dia bukan najis. Pasal daun, bukan najis. Najis ni tai najis. Ataupun benda cair yang memabukkan sebab proses peram. Itu mabuk. Itu najis. Kalau daun ganja, blender, memabukkan, haram minum. Tapi dia bukan najis. Itulah beza-beza dia situ. Satu orang tanya daun ganja, najis tak? Daun bukan najis. Tapi makan dia, kalau makan ke, kunyah ke, rebus ke, kalau istilahnya dia memabukkan, haram. Pasal hilangkan akal. Tapi dia tu bukan ain najis. Tentu beza dia. Okay.
Allah alam. Ni pun ada kenduri tak? Bila nak habis kitab je ni?